ayat syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Yang kedua, fihi shifaa'un linnas. Yang ketiga, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Yang keempat, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang kelima, kita baca hadis. Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi antas syafi washfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Lepas tu baca hadis lagi, hadis berkaitan dengan syifa. Bismillahi arkik wallahu yashfik min kulli da'in yu'zik min kulli ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita baca doa selawat syifa pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Last kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ayat syifa dah baca, hadis berkaitan dengan syifa pun kita baca, khusus untuk orang demam. Maksudnya kalau kena sihir pula, kita buat cara sihir. Tadi demam, yang pertama tadi bisul dan bengkak-bengkak, yang kedua demam, yang ketiga kalau orang kena gangguan, gangguan biasa contoh. Kalau kena gangguan biasa, kita baca ayat-ayat ruqyah, seperti mana yang saya selalu baca. Saya baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tengok dalam kertas kerja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kemudian kita baca pula Pak ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Ulang di situ. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian kita baca Amanar Rasul bima unzila ilaihi min Rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفir lana warhamna. Ini kalau kita ulang ini kalau kita buat tahlil. Tapi kalau ruqyah bukan ulang ini, ulang di mana? Anta maulana fansurna Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Adik kecil tu boleh main dari depan. Kecil pakai ninja tu. Bani dia main depan. Nak tunjuk contoh. Main sini. Main kat Ustaz. Pandai main. Duduk di depan. Duduk depan Ustaz. Duduk bersila, duduk. Duduk bersila. Jadi kita yang pertama kita kena pegang kepala dia. Kalau lelaki kita pegang kepala, kalau perempuan pun kita pegang kepala. Kalau lelaki kita boleh pegang di mana-mana kita nak pegang. Di belakang dia ke, kita nak pegang di dada dia ke, nak baca. Kemudian kita pegang balik kepala, tak ada masalah. Kalau perempuan hanya di sini, hanya di kepala saja. Tu pun minta izin dengan suami dia. Kalau tak minta izin dengan suami dia, marah lagi. Jenis suami cemburu pula. Jenuh kita. Pipi pegang dia tarik, bapa pegang. Dia buat mari nak berubat dah, pipi pegang murih pula, marah pula. Tak boleh, kena minta izin dulu. Itu memanglah adab. Kita minta izin, saya nak pegang kepala ni. Dia tahu okey, baca. Kalau tak izin, tak payah pegang. Baca macam tu je. Kita baca pegang kepala, kita baca ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian kita tambah lagi ayat apa? Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh ikutlah. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Ulang di situ. إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Jadi mu'alij, mudah-mudahan saya bawa tadi, jadi mu'alij tengah baca tu jangan pejam mata. Pejam mata ni lagi dia kerasukan lagi, dia tumbuk kita lagi. Jadi kita apa? Kita tengok dia. Kita tengok dia, kita baca, kita tengok dia. Kalau tak sakit macam ni boleh pejam mata lah. Kalau tak sakit boleh kita pejam mata. Kita baca lagi. Jangan takut lah. Jangan takut. Baca lagi, kita pegang kepala dia, sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattalina zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hifzan min kulli marid. Ulang di sini. Wa hifzan min kulli walahum adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Kalau kita baca-baca tu dia jatuh, dia tak sedar diri, dia menjerit, maksudnya kerasukan. Kerasukan biasa. Kalau kerasukan biasa, kita baca ayat-ayat tu dia boleh lari macam tu je, maksudnya gangguan biasa. Tapi kalau sihir lambat sikit, lama sikit. Sebab apa? Sihir ini ada ikatan, perjanjian. Tukang sihir dengan jin tadi, dia dah buat perjanjian dah. Dia kata, contoh tukang sihir kata, jangan kamu keluar daripada badan dia. Jangan kamu keluar daripada dia. Dah buat perjanjian dengan tukang sihir. Jadi dia masuk tu, dia sanggup mati. Dia masuk dalam badan si pesakit tu, dia sanggup mati. Maksudnya dia akan pertahankan tuan dia tadi, tukang sihir tadi. Dia akan pertahankan, dia tak akan keluar. Jadi kita teruskan bacaan. Si pesakit juga, janganlah dia harap Tok Bomo semata-mata. Dia juga kena ada apa? Ada pendinding. Pendinding dia apa? Hak saya sebagai tahu selama ni lah. Mak surak pagi petang. Asbana wa asbal mulku lillah walhamdulillah la syarika la ilaha illa wa ilaihin nusyur. أسبنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. لقي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلى آخر hadis. Ni hadis Nabi berbentuk doa. Jadi Nabi beramal pada tiap-tiap pagi. Kita manusia biasa, jadi kita kena amal pagi dan petang. Kalau petang amsayna, kalau pagi asbahna. Lepas amsayna ni yang si pesakit ni kena amal. Yang kedua apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mi'ata marrah, 100 kali jangan tinggal. Lepas tu kita istighfar pula 1 kali. Kalau kita ada masa, kalau kita mampu, insya-Allah kalau kita buat tu jadi seronok. Dah rasa macam Allah, kalau tak buat dia rasa bersalah. Lepas kita istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nabi bertaubat kepada Allah sehari berapa kali? 100 kali. Ya ayuhan nas, Nabi kata, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfaruh, bertaubatlah kamu dan beristighfarlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu ilallah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan aku beristighfar kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah, 1 hari 1 kali. Jadi kita juga kena beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah, kita minta Allah ampunkan dosa kita. Wa atubu ilaih, kita bertaubat kepada Allah. Cukup kita istighfar dan kita bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 1 kali. Tak lama aja, 5 minit ataupun 6 minit katanya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Pegang tasbih tu saja sambil buat kereta pun habis. Sambil duduk jalan tak pernah menghadap kiblat. Sambil naik kereta, sambil berjalan, sambil naik motor, naik bas ke, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Cukup 1 kali. Lepas tu bang, lepas tu kita bersalawat kepada Nabi. Mampu lagi lah. Dah waktu panjang. 24 jam bukan sikit je. Tapi kalau tengok cerita Hindu, cerita India, berjam-jam tak apa, tapi kena istighfar berkira sangat. Kan, istighfar dan kita nak bertasbih kepada Allah. Apa kita buat apa? Hala sekali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Sebab apa? Dalam hadis, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 salawat, sallallahu alaihi biha asyara, Allah akan bersalawat kepada dia 10. Sesiapa yang salawat kepada 10, Allah bersalawat kepada dia 100.
Kalau kita berselawat kepada dia sesuatu, wajibat syafa'ah. Kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu perlu kita lakukan pada tiap-tiap hari. Perlu kita buat. Jangan buang masa. Jangan duk buat benda-benda yang tak faedah. Kita mengumpat lebih seronok daripada kita berzikir. Betul ke tak? Mengumpat orang memang kita seronok sungguh. Apa salahnya kita pergi rumah kawan kita? Kebetulan di rumah dia tu ada beranda pula. Kita duduk situ, selama ni duduk pergi mengumpat hari-hari. Hari ni kita beristighfar kepada Allah. Boleh dah macam tu. Macam-macam. Anak kata kita beristighfar hari ni. Ramai-ramai derah-derah. Apa salahnya? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita tak cerita berkaitan dengan aib jiran kita. Kita tak cerita berkaitan aib kawan kita. Tak cerita aib keluarga kita. Sebab kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubah. Sama ni kita pergi jumpa kawan, kita dah mengumpat, kita ubah pula, mari kita beristighfar. Sebab Nabi bagi tahu, orang yang bakhil, Nabi sebut dalam hadis, al-bakhil indama dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil apabila namaku disebut dia tak bersalawat kepadaku. Allahu akbar. Orang yang paling bakhil Nabi bagi tahu. Al-bakhilu, orang yang paling bakhil, man zukirtu indahu, sesiapa yang disebut nama Nabi falam yusalli alayya, dia tidak bersalawat kepadaku. Allahu akbar. Jadi kita kena sentiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sambung lagi ayat tadi. Kita sambung ayat apa tadi? Wasafat kita dapat. Wasafat baca kita tadi. Wasafat dah baca dah. Wasafat kita baca dah. Kita tambah lagi lau anzalna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan takut kau ustaz. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Banyak ayat-ayat dalam tu. Cuma saya ambil ayat-ayat tertentu saja. Kemudian kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat apa pula? Surah Jin. Surah yang berkaitan dengan dia, berkaitan dengan alam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Jadi apa ni berkaitan dengan surah jin kita baca. Bila surah jin kita baca, kita tambah lagi ayat-ayat syifa.
Ini rawatan untuk apa nih? Untuk orang kerasukan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara fihi shifaa'un lin-nas wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ini di antara ayat syifa. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kemudian kita baca apa lagi? Kita baca surah-surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kita baca apa lagi? Ayat hadis-hadis berbentuk syifa. Hadis Nabi yang saya baca tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba washfi antas syafi, washfi antas syafi. Ulang di situ, washfi antas syafi, legakanlah kerana engkau yang melegakan. Washfi antas syafi, la shifa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi arkik, wallahu yashfik, min kulli da'in yu'zik, min kulli ainin hasidin, Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Yang last kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tak habis lagi. Jadi nak bagi tahu apa ni? Tadi yang apa kerasukan. Kalau yang kena sihir pula, kena sihir kita baca ayat yang berkaitan dengan sihir. Ni kalau orang tu sakit bisu, kita duk baca ayat sihir. Kena kada? Itu pentingnya kalau ramai dekat kita tanya sakit apa dulu. Dia bagi tahu bengkak dekat sini ustaz. Kita baca ayat-ayat syifa. Kita baca hadis yang berkaitan dengan hak bengkak tadi ni, hak saya baca tadi ni. Maksudnya kalau dia kata tak tahu lah ustaz, saya jadi benci dekat suami saya. Ataupun suami tadi jadi benci dekat isteri dia tak. Bila isteri ada di luar rumah, rasa tenang. Isteri masuk rumah aja nak marah. Suami nak marah. Dia kena sihir apa? Sihir tafriq. Kita baca wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ulang di mana? Ulang di وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ulang di situ. Kalau dia kena sihir tafriq ataupun sihir mahabbah, kita tambah lagi ayat wattaba'u wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ada situ. Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Faghlibu hunalika wa anqalabu saghirin. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Ulang di situ. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Ayat yang ketiga, qala Musa ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtilu. Ulang di situ. Sesungguhnya Allah akan batalkan. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Banyakkan kita ulang di ayat yang berkaitan dengan sihir. Itu penting. Bila orang datang kita tanya dulu sakit apa.
Kita nak pastikan dia ni kena sihir ke tidak, ataupun kena gangguan biasa, ataupun dia sakit biasa, ataupun dia tak sakit, saja-saja nak mari cek. Dia nak tolong tengok, minta ustaz tolong tengok dia ni ada gangguan ke tidak. Dia tak sakit pun. Jadi kita bacalah ayat-ayat ruqyah yang ada dalam kertas kerja kita. Dan kena pasti dia ni memang kena sakit ni, kena sihir ataupun gangguan, kita rawat seperti mana saya bacakan tadi. Kalau dia yang ketiga pula, marhalah yang ketiga, setelah selesai daripada apa? Selesai daripada rawatan. Adik boleh duduk depan lah. Duduk sana lah. Terima kasih. Bagus. Marhalah yang ketiga, marhalah apa? Marhalah taujihat. Bagi nasihat kepada si pesakit. Kalau kita tengok hak mai dekat kita tu macam tak semayang pun. Contoh dia ni semayang 5 waktu pun tidak. Waktu itulah kita ambil kesempatan. Kita ambil kesempatan suruh dia semayang. Kita suruh dia semayang, cerita berkaitan dengan ketuhanan dekat dia. Cerita berkaitan dengan kefarduan solat kepada dia. Kalau sakit pula, contoh kita buat jin hak masuk dalam badan dia tu keluar. Jadi orang yang hak sakit tu, bila jin dah keluar dari badan dia, dia akan dengar cakap kita. Dia tak mau dah jin masuk kali yang kedua dalam badan dia. Kita bagi syarat, kalau sakit kali kedua kamu tak semayang, tak payah mari sinilah, pergi cari bomo lain lah, pergi cari mu'alij lain lah. Dia akan ikut, dia akan dengar cakap kita tahu jihad kepada dia berkaitan dengan ketuhanan. Bagi tahu dia, kita hidup ni sementara aja, bukan selama-lamanya. Duduk di mana pun kematian tetap akan datang. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kul yatawaffakum malakul maut wukila bikum. Kul yatawaffakum malakul maut. Kita semua akan mati. Kul mutu bighaidhikum innallaha alimun bidhatis sudur. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulakikum. Nak lari mana? Mati tetap akan datang menemui kamu. Duduklah di bangunan yang tinggi sekalipun, yang tersegam indah dibuat daripada besi sekalipun, kematian tetap akan datang menemui kita. Bagi tahu jihad kepada dia. Kita duduk tak lama, duduk dalam 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Inilah kalau tak ada bekalan nak bertemu dengan Allah, jadi teruk kita dalam kubur nanti. Sebab sembahyang penting, dia akan menemani kita. Amalan akan menemani kita dalam kubur. Kalau tak ada amalan, sembahyang pun tak ada, apa pun tak ada, sedekah zakat pun tak ada, tak buat. Puasa pun tak juga. Bulan Ramadan jenis makan tengah hari ni. Bulan Ramadan dia pergi cari kedai mamak. Bila dia sakit dia cari ustaz-ustaz. Bila dia sakit dia cari ustaz-ustaz, dia cari mu'alij. Bila dia sedar, dia sihat, dia lupa diri. Dia lupa Tuhan. Semayang pun tidak. Waktu inilah kita ambil kesempatan bagi nasihat kepada dia. InsyaAllah orang yang sakit berbulan-bulan, orang yang sakit bertahun-tahun, bila kita bagi nasihat, dia akan ikut. Contoh lama ni dia tak pernah sebut pun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tak pernah buat pun, tapi bila kita bagi tahu ni ialah sunnah Nabi, dia akan ikut kita, dia akan buat amalan tadi. Macam istighfar tadi juga, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kita bagi nasihat jangan tinggal sembahyang puasa di bulan Ramadan, kena pergi belajar. Ni penting ni. Kena pergi belajar. Belajar bukan belajar bab rawatan lah. Belajar berkaitan dengan ketuhanan. Belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf. Yang penting tauhid dengan fiqh dulu. Belajar tauhid dengan fiqh dulu. Baik kita yakin dengan Allah, kita yakin benar-benar dengan Allah. Begitu juga bila fiqh. Bila kita nak menunaikan solat, kita perlu kepada fiqh. Jadi perlu kita belajar fiqh berkaitan dengan sembahyang, nak takbir macam mana, nak letak di mana, nak baca macam mana. Perlu kita belajar, perlu belajar berkaitan dengan ilmu fiqh. Itu penting. Kita jadi mu'alij, kadang-kadang kita boleh mengislamkan orang kafir. Kadang-kadang kita boleh mengislamkan jin kafir. Jin kafir jin ni dia macam manusia biasa juga. Dia kena sembahyang macam kita. Dia kena puasa macam kita, waktu-waktu yang sama juga, semayang waktu yang sama juga. Bukan dia waktu lain, kita waktu lain tak. Ada yang semayang bersama kita pun ada yang datang majlis kita pun ada. Macam-macam jangan tengok ke belakang. Jangan tengok ke belakang. Dia datang sebab
Pengajian dia pun datang juga, dia pun nak dengar juga. Betul dah ustaz ni bagi tahu ni tuan-tuan. Berkaitan dengan alam dia. Dia datang ke majlis-majlis kita. Jadi kalau kita jadi mu'alij, kita rawat orang sakit, jin yang masuk dalam badan si pesakit tadi, dia bukan kafir, dia bukan muslim, dia kafir, dia Nasara ataupun dia beragama yang Buddha ataupun Hindu, kita boleh Islamkan dia, bagi tahu kepada dia berkaitan dengan Islam. Ada yang nak peluk Islam, bila kita suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia peluk Islam, pahala seperti mana kita Islamkan manusia. Sebab jin pun dia juga ditaklifkan seperti mana kita manusia. Puasa, zakat macam kita juga. Itu zakat macam mana? Sebab dia pun ada tanaman dia juga. Dia ada kehidupan dia macam kita. Tanam tanaman macam dia, alam dia. Dia ada bangunan yang Allahu Akbar. Kita yang tak nampak, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tapi di akhirat nanti kita nampak dia balik. Di akhirat nanti kita nampak dia. Jadi itu pentingnya kita belajar berkaitan dengan ilmu agama. Kita belajar berkaitan dengan ilmu rawatan Islam, supaya kita dapat berdakwah bukan kepada manusia sahaja, kepada jin juga. Kita dapat dakwah supaya dia kenali Islam, dia kenal Islam, dia masuk Islam dengan sebab kita. Di akhirat nanti ganjaran sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai rawatan. Bila selesai rawatan, dia tanya kita pula, nak kena bayar berapa ustaz ni? Ni perlu kepada keimanan yang kuat. Atau pentingnya nak jadi mu'alij ni kena ada kerja. Kena ada kerja. Jangan tertumpu kepada rawatan dia. Kalau tumpu rawatan, orang mari sakit tengok kaya sikit, 200. Dia kata berapa ni ustaz? Kita tengok kereta dia besar sikit, kita kata 500. Tu sebab kita tak ada kerja. Sebab itulah Syekh Wahid Salam Bali bagi tahu kita kena kerja. Kerjalah apa-apa, buat sawah ke, buat apa ni, tanam padi ke, ataupun kerja kilang, ataupun kerja-kerja apa sajalah yang halal. Asalkan kita ada sumber pendapatan untuk kita makan pada tiap-tiap bulan. Rezeki hak kita rawatan tu lain cerita. Letak jangan, tapi dia bagi ambil. Letak jangan. Contoh, dia mari, dia tahu berapa ustaz? 300. Berapa ustaz? RM2. Berapa ustaz? RM10. Ikut kita. Tak boleh kita letak. Kita nak meletak ikut kita berapa, tak boleh. Tapi kalau dia suruh pergi rumah dia berapa kilometer jauh, contoh dari sini ke Kelantan, kita bagi tahu lah dekat dia, letih pula kita. Sekali kita duk marah dia pula, duk petikai pula, oi dia bagi RM5 je, kita dari Kedah pergi ke Kelantan tu banyak. RM5 mana masuk akal, RM10 mana masuk akal, RM20, RM50 pun tak masuk akal. Duit minyak saja pergi balik 100 lebih. Nak pergi ke Kelantan tu 100 lebih. Ada yang 200, kalau jauh lagi 200 no? Kalau kereta besar sikit, makan minyak sikit, 200. Jadi makan tengah jalan lagi, takkan tak makan kok. Kena bagi tahu dia lah, tu penting. Kita bagi tahu dia. Tu bagi tahu, saya pergi sana, dia minta kita pergi ke Kelantan. Contoh, bila pergi ke sana, kita bagi tahu lah kos kita makan, minyak dan sebagainya, boleh bagi tahu dia. Jangan letaklah sampai 2,000. Pergi Kelantan pun jangan letak. Cukuplah kita kata ni duit minyak banyak ni, makan minyak ni. Lepas tu kamu nak sedekah banyak mana ikut, tak sedekah pun saya balik. Saya tak duduk di Kelantan lah. Contoh kita je. Tak tinggal kat sana saya balik juga, tak bagi pun saya balik juga. Nak bagi tahu pentingnya kita ada kerjaya. Kita ada kerja. Nak jadi mu'alij kita kena ada kerja. Boleh tak kita letak? Syekh Salam Bali kata tak perlu kita letak. Takut apa? Takut orang miskin datang. Orang kaya tak apalah kalau kita tak mahal-mahal. Tapi kalau miskin kau belah sik, belah baling kau tu, motong pun tak boleh, hujan tengah hari, nak ambil sawit pun tak boleh, dia nak makan pun susah, dia sakit, dia main kat kita, kita pergi duk letak pula dekat dia 200-300, kesian dekat dia. Kawan tu dah sakit, bukan maksudnya lagi sakit lah dia. Kawan duk mikir dah sakit dia tu, kita pergi letak 200, mati terus. Itu bomo ni teruk, dia kata minta punya mahal. Dia duk sakit sikit-sikit je, harapan dia untuk sembuh ada, kita pergi letak 500, mati terus jantung. Tu pentingnya kita jangan letak
berapa, jangan letak. Kesian ada yang datang kan daripada Sik Baling. Dia mari tengok makcik-makcik naik masjid tu sebab saya buat rawatan di masjid. Bila dia mari kita boleh tengok pakai selipar, pungkas selipar, kadang-kadang sebelah lain. Hak tu warna biru, hak tu warna hijau. Warna lain-lain. Kata ya Allah, kesiannya makcik ni. Dia mari dia cerita dia sakit macam ni dia tak lama dah. Tu makcik kerja apa? Makcik tak kerja, harap anak pun bagi sebulan ni oh kesiannya. Kalau kita ada bagi dekat dia lagi. Hatinya paling baik. Itulah pentingnya kita ada kerjaya. Nah, pakcik makcik ambil duit motor. Ada minyak ni motor pula dah. RM20 beli motor beli apa? Anak ambil duit minyak RM20 nak balik cukup lah kan. Dari baling tu ataupun Sik RM20 balik lah. Anak bagi tahu tu pentingnya kita ada kerjaya. Kalau dia kata dah ustaz ambil lah RM5. Kalau kita tengok makcik tu memang susah, kita tolak sungguh-sungguh. Tak payahlah makcik, cakap tak mau, saya tak mau. Kita tolak. Saya bantu pakcik dengan izin Allah, yang melegakan Allah bukan saya. Kita penting untuk kita bagi tahu kepada si pesakit sebelum kita mulakan rawatan. Yang melegakan siapa? Yang melegakan Allah, bukan kita yang melegakan. Ikhtiar tu penting, ikhtiar. Yang melegakan Allah, kita usaha ikhtiar. Baca ayat-ayat ruqyah. Kalau Allah tak bagi lega, nak buat macam mana? Bukan kita boleh beri lega pun. Kadang-kadang orang marah. Tak apa, ada orang marah, dia kata, mari 2 kali pun tak lega-lega lagi dia tak. Tu pentingnya kita bagi nasihat kepada dia. Saya kata kalau saya ni boleh yang memberi lega, saya akan cubit lempar yang benda tu. Jetik penyakit tu keluar macam tu je kan. Ataupun hambus keluar penyakit tu. Tapi tak, yang melegakan Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi antas syafi. Allah yang melegakan. La syifa illa syifa'uk. Tidak ada kelegaan melainkan kelegaan Allah. Syifa'an la yughadiru saqama. Itu penting akidah kita. Kita bagi tahu pula dia. Kemungkinan Allah tak bagi lega dekat pakcik ni, Allah nak pakcik sendiri yang minta dengan Allah, bukan melalui saya. Pakcik dua harap kata bomo je, pakcik dua harap kamu alih je. Pakcik sendiri tak buat. Atau pentingnya nak suruh orang si pesakit tu dekat dengan Allah. Kadang-kadang Allah uji ni, Allah tengok tahap kemampuan kita tau. Allah tengok tahap kemampuan kita. Allah uji kita tak lega juga. Allah nak dia sendiri yang minta dengan Allah. Hak paling afdal kita sendiri yang sakit, kita sendiri yang minta depan Allah. Minta dengan Allah bersungguh-sungguh. Nabi suruh minta bila berdoa, minta dengan bersungguh-sungguh. Innallaha yuhibbul mulahhin fid du'a. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bersungguh-sungguh ketika berdoa. Maksudnya kita bersungguh-sungguh menghayati doa kita. Doa tu silahul mu'min. Ad-doa silahul mu'min. Ad-doa mukhul ibadah. Pentingnya untuk kita berdoa. Sembahyang pun dikira doa juga. Doa sembahyang tu lughatan ad-doa. Itu pentingnya kita tunaikan, laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba. Allah fardukan kepada kita solat, sembahyang 5 waktu, kita laksanakan. Sebab sembahyang itu juga doa. As-salatu lughatan ad-doa. Istilah, dari segi istilah, aqwalun wa af'al muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Dalam hadis, miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Maksudnya sembahyang bukan payah pun. Sembahyang itu juga doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang zikir, zikir pun zikir, baca Quran pun zikir. Itu penting kita buat benda tu. Kita sembahyang dikira zikir. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Sembahyang Jumaat dikira zikir. Sembahyang tu ingat Allah dah lah, memanglah. Nak ingat siapa lagi? Allahu Akbar, ingat Allah lah. Begitu juga kita baca Al-Quran, ingat Allah. Sebab Allah bagi tahu, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna az-zikra, sesungguhnya kami turunkan zikir. Zikir itu apa? Al-Quran.
Baca Al-Quran dikira ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita datang ke majlis ilmu, ni kita datang pada malam ini, praktikal rawatan Islam, juga dikira mengingati Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir. Ahli zikir ni alim ulama jika kamu tidak mengetahui. Tanyalah alim ulama jika kamu tidak mengetahui berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ketuhanan. Tanya alim ulama. Dan juga zikir hak kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak sebut la ilaha illallah tu pastikan perbetulkan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada langsung la tu panjang tu 2 rakaat tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut la ilallah 1 kali tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La tu pastikan panjang. La ilaha, jangan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak betul. Ada orang zikir, kita dengar kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada apa. Ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak kena. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita buat sembahyang, kita berzikir, lagi kita baca Al-Quran dengan kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, insya-Allah jin tak boleh masuk pun dalam badan kita. Dan dia tak ingin pun nak masuk dalam badan kita. Bila dia masuk memang dia sakit. Sebab apa? Kita sentiasa ingat Allah dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, dengan apa ni, dengan kita datang ke majlis-majlis ilmu. Jin cukup tak suka. Jin cukup tak suka. Kita nak datang dan melangkah ke majlis ilmu ni, jin macam-macam dia duk hasut. Tak usah duk pi lah. Malam ni ada cerita sonok ni, malam ni ada bola. Jin tu kata ada bola tak payah pi lah. Dia kata pi sagi hang tak ada tengok. Sagi apa ni kedah, apa ni skor tak ada nak tengok. Siapa yang skor kita pun tak tahu. Contoh jin duk hasut kita, kita pun terpengaruh dengan jin dan tak payah pi lah. Contoh ni nasihat diri sendiri sebenarnya. Nasihat diri sendiri sebab manusia la yakhlu anil khata' wan nisyan, tak boleh lari daripada khata', lupa, dan juga nisyan, apa ni, khata', salah, wan nisyan. Itulah sifat manusia. Cuma kita kena perbaiki hari demi hari. Diri kita kena perbaiki. Apa ni adib nafsak qabla an tu'addiba ghairak. Didik dulu diri kamu sebelum kamu didik orang lain. Adabkan diri kamu dahulu sebelum kamu adabkan orang lain. Aslih nafsak sumad'u ghairak. Perbetulkan diri kamu, barulah kamu cerita kepada orang, bagi tahu kepada orang. Perbetul diri sendiri dahulu. Jadi insya-Allah kalau kita amal seperti mana yang saya sebutkan tadi, jin pun tak ingin nak masuk dalam badan kita. Kalau dia dah ada dalam badan kita, kita mula dah kita tahu memang jin memang ada dalam badan kita, kita mula seperti mana yang saya sebut tadi, la ilaha illallah 1 kali, zikir, baca Al-Quran, insya-Allah hadut ada ni pun dia akan keluar. Tak perlu pergi tutup bomo pun dia akan keluar. Sebab dia tak boleh duduk dalam badan orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi bagi tahu apa? Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Umpama orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak mengingati Allah, umpama orang hidup dengan orang mati. Orang tak ingat Allah, sembahyang pun tak, baca Quran pun tak, main majlis ilmu pun tak, mayyitun. Dia mati boleh tangkap dan kafan dia masuk dalam kubur. Diam, tenang. Walaupun hakikat jasad dia berjalan, tetapi nampak tak berzikir, tak apa, tangkap dia. Boleh buat macam tu? Tak boleh. Kita kena suruh dia supaya dia kembali kepada agama, kembali kepada Islam, laksanakan perintah Allah. Jadi orang yang ingat Allah, hayy, dia hidup. Masalul hayy, dia hidup di sisi Allah. Di sisi manusia pun nampak hidup, duk makan, duk jalan atas muka bumi, duk naik kereta apa semua, hidup lah tu. Di sisi Allah dia hidup juga. Sebab apa? Dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak ingat Allah dia mati. Orang yang tak ingat Allah dia mati. Sebab itulah doa dia tak diperkenankan Allah. Selama ni dia sakit, dia doa. Dia sakit. Bila dia sakit, dia tak sembahyang. Dia sakit, dia tak sembahyang. Dia sakit, dia tak berpuasa bulan Ramadan. Dia sakit, dia tak zikir. Dia sakit, dia tak datang ke majlis ilmu.
Jadi jin tu boleh menetap dalam tubuh badan dia sampai dia mati. Jin tu boleh duduk dalam badan dia. Sebab apa? Sebab tak ada sesuatu yang menyakitkan jin. Jin dia akan keluar kalau menyakitkan dia. Apa yang boleh menyakitkan jin? Hak saya bagi tahu tadilah. Zikir 1 kali, sebut la ilaha illallah, baca Al-Quran, jin akan keluar dalam badan orang, dalam badan. Jadi satu lagi, bila kita nak pergi ke Tok Bomo. Pergi ke Tok Bomo, kita sakit, pastikan dulu, tanya orang dulu, Tok Bomo ni macam mana? Mari masjid ke tidak? Dia kata Tok Bomo masjid pun tak nampak, terus ada pergi awal lagi lah. Kata masjid semayang 5 waktu pun tak, Jumaat pun tak mari, tak usah duk pi. Biar kita mati dalam keadaan kita sakit daripada kita pergi kepada orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga sembahyang kita tak terima. Kita pergi ke tempat orang yang tidak kepada bomo yang menggunakan khadam. Dan orang tu tak sembahyang. Dia menggunakan khadam. Dia tu adalah tukang sihir. Bila dia guna khadam, menggunakan jin, tak kira lah dia kata jin muslim kah, jin kafir kah, tok wali kah, malaikat kah. Ada yang gunakan malaikat pun ada. Saya guna malaikat. Oh, maksudnya dia bila dia guna malaikat, dia lebih hebat daripada malaikat. Maaf pun tak ada. Tak datang ke masjid. Mana lebih hebat daripada malaikat? Maaf pun tak mari. Ataupun dia kata dia guna wali. Ya, dia kata dia guna wali. Ada sebutlah Syekh Jailani, Syekh macam-macam lah. Dia mari dekat dia, berkhidmat untuk dia. Bermakna kalau Tok Wali mai duk khidmat dekat dia, dia tu lebih daripada Tok Wali lagi. Tok Wali jemaah pun tak mari. Tok Wali apa? Wali ada dua. Wali syaitan dengan waliullah. Dua tu je. Kalau waliullah ni mari masjid, zikir, bergaul dengan orang, tak menyakitkan orang, ni waliullah. Kalau yang tak pernah mari masjid ni wali syaitan. Dia wali syaitan. Tak usah duk pi awal lagi, sebab Nabi sebut man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia kufur dengan ayat Al-Quran. Apa maksud kufur dengan ayat Al-Quran? Dia tidak mempercayai ayat Al-Quran. Yang kedua, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal salatahu arba'ina yauman. 40 hari sembahyang dia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dia pergi kepada Tok Bomo yang menggunakan khadam, 40 hari sembahyang dia tak terima. Kalau dia mati dalam celah-celah tu, padan muka. Itu pentingnya kita belajar berkaitan dengan rawatan Islam buat sendiri. Ada ketah kerja dan ada ayat-ayat tu balik hafal tiap-tiap hari. Cukup 40 hari lekat dalam kepala tu. Hafal lepas sembahyang baca, lepas ayat baca. Tak sampai berapa minit macam saya baca tadi, sat je. Baca, insya-Allah lekatlah tu. Ada pepatah Arab, kullama takarrar. Kalau kamu berulang-ulang dia akan lekat. Sungguh hadis-hadis pun kalau kita duk baca hari-hari, kita duk terkhitab pun duk main juga, tak di tepi pula tengok hadis tu. Saya minat hadis sungguh. Saya memang minat Al-Quran, hadis. Saya minat. Maksudnya bidang di Al-Azhar dulu belajar berkaitan dengan hadis. Sampai sekarang saya buat buku, saya akan letak di tepi saya tu, sambil ambil kertas sambil tengok, sambil kertas sambil tengok. Mana bila kita tengok sahaja pun dia akan lekat dalam kepala kita. Apa sahaja yang kita buat, insya-Allah akan lekat di kepala kita, sama ada pendek ataupun panjang, ayat pendek ataupun ayat panjang, hadis pendek ataupun hadis panjang. Contoh hadis panjang, contoh hadis berkaitan dengan apa? Dengan halau jin. Kita masuk pula halau jin dari rumah ni. Halau jin. Minta maaf tak pergi mana kot malam ni kot, panjang sikit pun tak apa, panjang sikit ya. Maksud waktu, maksud nak bagi tahu apa? Kalau ada rumah pula macam mana ni? Kalau rumah kita diganggu, ganggu siapa? Awamir nama dia. Min jundihil awamir. Kalau datang ada awamir dalam rumah kita, dia ganggu kita, ganggu keluarga kita, namanya awamir. Falyu'adzin salam. Maksudnya kita bagi izin 3 kali. Kalau kamu jin keluar daripada rumah, kalau kamu jin keluar, kalau dia jin dia akan keluar lah. Kalau tak keluar tu, yang pertama apa? Syaitan. Syaitan pun jin juga. Sebab syaitan ni sebab dia nak lawan. Fa in bada lahu ba'du falyaqtulhu fa innahu syaitan. Kalau dia tak keluar juga, kita dah suruh keluar tak keluar juga, Nabi kata apa? Falyaqtulhu, bunuh dia. Fa innahu syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan.
Dia dah menceroboh rumah kita, kita boleh bunuh. Kita dah bagi izin dah, ni berbentuk ular. Berbentuk ular ni bahaya dekat kita, bahaya untuk anak kita, keluarga kita. Kita boleh bunuh sebab dia berbentuk ular. Lepas tu tak mau keluar tu syaitan. Kalau jadi Muslim, jin Muslim dia akan keluar. Kalau jadi Muslim dia akan keluar. Yang pertama, kalau fa'in badalahu ba'du, duduk juga di rumah dia tak keluar juga. Yang pertama syaitan, yang kedua memang ular betul. Bila betul suruh dia keluar pun tak keluar. Dia tak faham. Api pukul dia sampai dia mati. Dibolehkan dalam Islam, tak ada masalah. Ataupun dia menyerupai anjing ada dalam rumah kita, kita sudah keluar. Jangan takut. Kita orang Melayu kita ni, kalau jin tu menyerupai manusia, jin tu menyerupai binatang, bermakna jin tadi dah lemah. Kita manusia ni, kalau jin tu berupa manusia huduh, kita lari tak cukup bumi. Sedangkan jin tadi bila dia menyerupai manusia atau menyerupai binatang, dia lemah. Pilah dekat dia akan lari. Macam ni lah kita lain, dia alam lain, betul tak? Saya pinjam daripada kata-kata kawan saya. Dia kata ikan paus, kalau di dalam laut, kalau dia nampak kita, dia ngap sekali jatuh, ya betul tak? Tapi kalau ikan paus dia mari masuk dalam rumah kita, di alam, bukan dalam air, tengok-tengok dalam rumah kita, waktu tu kita kuatkan dia kuat. Dia nak godek-godek pun tak boleh sebab dia tak ada air. Waktu tu walaupun dia besar mana pun, kita yang paling kuat. Faham tak tu? Dia tu alam kita, alam kita ikan paus patutnya dalam air, dalam laut. Kalau laut memang dia kuat, dia akan ngap kita sekali dah. Telan tak rasa apa-apa pun, kecilnya kita. Tapi kalau dia duduk di alam kita ni, duduk dalam rumah kita ni, tentu ada tahta darat, waktu tu siapa yang kuat? Kita lah kuat sebab alam kita. Kalau dia menyerupai manusia, pergi kat dia, dia akan lari. Kita nampak jin lari macam kabut. Takut. Jangan, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi tahu apa Mujahid kata, innahum yuhabunakum kama tuhabunahum. Sesungguhnya jin dia lari takut kepada manusia seperti mana manusia takut kepada jin. Kalau bertembung di antara jin dan manusia, hak mana lari dulu? Jin lari dulu. Jin takut dengan manusia sebab Allah bagi kelebihan kepada manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Allah bagi kelebihan kepada kita manusia. Jadi kita ada kelebihan. Jadi bila dia menyerupai kita, jangan lari pergi dekat dia. Bila bertemu manusia dengan jin, jin lari dulu. Bila dia lari tu sambil menoleh ke belakang, nak tengok kita pun cabut lari juga. kita lebih laju daripada dia. Dia pun tak, yang ada takut tadi dia jadi berani, dia pun datang dekat kita sebab kita jadi penakut. Maksud dia faham bila kita takut dekat jin, kehubungan kita dengan Allah tak. Sebab kita takut dengan apa? Dengan jin. Tapi kalau kita duduk situ juga, dia pun tak berani main kat kita. Sebab apa? Kita takut Allah lebih daripada jin. Masuk cari kenal. Nak bagi tahu tu pentingnya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh berkaitan dalam halau jin dalam rumah tadi ni. Kita baca apa? Tiap-tiap penjuru. Kalau rumah kita ni 4 penjuru, kita tunjuk je macam ni. Contoh penjuru ni kita baca macam ni. Penjuru, tunjuk jari macam tu. Tunjuk jari macam tu. Baca apa? Kita jari kita tunjuk di penjuru rumah kita tu. Unashidukum bil ahdil ladzi akhazahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada. Ada dalam tu. Unashidukum ada berkaitan dengan halau jin dalam rumah, ada dalam kata kerja. Unashidukum bil ahdil ladzi akhazahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada. Ni nak bagi tahu Nabi Sulaiman ambil perjanjian dengan jin. Jin ambil perjanjian dengan Nabi Sulaiman supaya dia ambil perjanjian, dia tak mau ganggu manusia. Jadi kita Nabi ungkit balik perjanjian Nabi Sulaiman tadi. Bila Nabi ungkit balik jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah kita halau, kita pagar rumah kita
Pagar dengan apa? Kita pagar dengan unasyidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Unasyidukum bismillahi amsayna billahi alladzi laisa minhu syai'un mumtani'. وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وسلطان الله المنيء نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة من شر كل مؤلن أو مسر من شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ولا يخرج بالنهار من شر ما خلق وذرأ برأ من شر إبليس وجنوده من شر كل دابة أنت آخذ بناسيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بما استعاذ به إبراهيم wa Musa wa Isa min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yabghi. Baca ayat tu aja. Tu hadis Nabi tu. Kita baca hadis Nabi. Kalau tok bawa mai rumah kita, dia baca ayat selain pada ayat tu, kena kada tak berapa tepatlah. Sebab hadis ni memang berkaitan dengan rumah. Kalau dia baca ayat-ayat lain boleh tak? Boleh patuh juga, tapi tak tepat. Tak tepat. Tak berapa tepat sebab Nabi baca hadis ni untuk rumah, kita baca hadis untuk rumah. Jangan ada baca ayat lain. Boleh tak tambah tak ada masalah lah. Tambah lagi wasaffati saffa. Yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita baca di air untuk nak rajih. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepas tu kita baca apa? Baca unasyidukum bil ahdil ladzi akhadha alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unasyidukumullah an takhruju wa la tu'dhu ahada. Baca di air, hambus di air. Kemudian bismillahi amsayna billahi alladzi laisa minhu syai'un mumtani' wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa sultanillahi almani'u nahtajib wa bi asma'il husna kulliha a'idun minal abalisa min syarri kulli mu'linin aw musir min syarri ma yakhruju bil laili wa yakmunu bin nahar wa yakmunu bil laili wa yakhruju bin nahar min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a min syarri iblis wa junudi min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim a'udzu bimasta'aza bi Ibrahim wa Musa wa Isa min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a min syarri ma yabghi. Lepas tu kita baca pula bismillahirrahmanirrahim was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dhikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifzan min kulli ulang di situ ulang di wa hifzan min kulli syaitanin marid. Jangan minta maaf banyak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang di wa hifzan min kulli syaitanin marid. Ulang 3 kali. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Ayat yang kita baca tadi ni, saya baca tadi ni, kita berhembus di air. Kemudian air itu kita bubuh dalam abad dan spray tu. Kita baca bismillah. Mula daripada pintu belah kanan. Contoh tu pintu utama dalam rumah kita. Kita masuknya kita mula bismillah. Ganji bawah dulu, apabila atas pula, ataupun bawah atas boleh juga. Sambil kita ganji kita baca bismillah. Jangan putus. Maksudnya air tadi jangan putus. Bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Hanya bismillah. Lepas tu di atas pula bismillah. Insya-Allah
jin yang berada dalam rumah kita dia akan keluar dengan kita menyebut bismillah, 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 dan kita baca hadis-hadis berkaitan dengan halau jin. Kalau tok bomo lain dia guna pasir. Dia guna pasir. Dia kata gunakan pasir ni contoh. Dia tabur dalam rumah kita. Jangan sapu 1 minggu. Agak-agak macam mana kita sebut. Agak ada bomo yang macam tu. Dia kata 1 minggu tak boleh sapu pasir ni. Lepas minggu baru boleh sapu. Itu kawan syaitan. Bila tempat kotor ni syaitan suka. Begitu juga garam. Saya sebut berkali-kali garam pun jangan guna rosak barang rumah kita. Terus saya guna garam, guna air dah lah. Kalau zen, kita guna garam, rosak lah zen kita rumah tu. Tak zen tu kena beli baru pula dah. Gara-gara bomo. Gara-gara bomo. Jadi saya ingat sekadar itu. Praktikal kita pada hari ini. Ada pertanyaan tak sebelum kita tutup? Nak tanya dah lama ni 2 tahun lebih dah kita belajar bab perubatan ni kan. 2 tahun lebih dah. Saya anggap semua dah hafal dah ayat-ayat tu. Husnuzon. Nah. Dari sudut sunnah tak ada lah. Sunnah tak ada. Tapi kalau dia nak garam, bagilah garam ke gula dekat dia, bagilah. Tapi jangan anggap benda tua wajib. Dah sebab dia ambil daripada tok dia dulu, tok ni dia dulu macam tu. Kita pun bergaram boleh 5 rupanya kan. Tapi kalau dia kata wajib, tak payah. Wajib. Maksudnya kalau dia kata putung garam, kita beli barang garam bagi dekat dia. Duit kita bagi sikit, garam kita bagi juga. Cuma dalam dari segi sunnah tak ada. Ada lagi? Makcik, ada ke? Kalau tak ada kita tutup lah. Kau 9 no? Bengkak. Oh, bengkak ni. Bengkak. Oh, ya. Baca hadis Nabi. Allahumma ya musaghiral kabir wa mukabbiras saghir. Saghir ma bi, kecilkan apa yang ada padaku, sambil kita apa, kita huruf bengkak, tempat bengkak tadi. Sambil kita huruf, sambil baca. Tu hadis Nabi tu. Kita bacalah berkaitan dengan bengkak ataupun bisul. Bacalah hadis tu. Baca ayat syifa sikit dekat bengkak tadi. Insya-Allah yang melegakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, gaul. Gaul kena buat rawatan juga. Cara ni pun buat juga. Tak ada masalah. Hospital pun kena pergi jugalah. Kecil manis pun jangan duk harap Tok Bomo. Tok Bomo boleh juga. Mu'alid pun boleh, yang melegakan Allah. Usaha tak ada masalah. Rawatan Islam pun usaha, rawatan hospital pun usaha juga. Dua-dua kita ambil yang melegakan Allah. Pegang hak tu je. Ni kalau sakit buah pinggang pun baik kat Tok Bomo juga tak kena. Tok Bomo pun menipu lah apa ni bedah ghaib. Bedah ghaib, macam-macam. Bedah-bedah, lepas bedah tu dia kata kalau kat hospital kena 25,000. Bedah ni nak buat penyakit dekat saya 10,000 je. Nah 10,000. Bedah ghaib. Adakah bedah ghaib dalam Islam? Mana ada? Bohong. Tak ada. Bedah ghaib. Dia bedah. Tak betul. Dia kata boleh sakit lepas tu sakit, insya-Allah. Jadi saya ingat sekadar itu. Mohon maaf banyak. InsyaAllah bulan hadapan kita akan mulakan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Saya insyaAllah saya hantar ke Ustaz. Minta maaf sana, saya minta 2 kali dah. Tengok WhatsApp 2 kali dah. Tak hantar ke Ustaz juga. Sorry, saya cerita sikit dengan Ustaz. Sebab apa saya tak hantar. Jadi saya ingat sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang daripada diri saya sendiri. Saya sudah dengan kafaratul majlis dan suratul asbanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.